Baik, merealisasikan Belanjawan 2024 Malaysia Madani satu usaha yang sangat penting untuk kita lihat, dan menariknya bagi Belanjawan kali ini ia betul-betul berfokus kepada keperluan rakyat dan penstrukturan ekonomi negara. Ya, dan saya yakin Belanjawan kali ini yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini pada Jumaat lepas rasanya telah pun membawa pelbagai orang kata nafas kelegaan untuk rakyat khasnya, kerana Belanjawan kali ini dipertingkatkan daripada Belanjawan yang sebelumnya. Cuma sejauh manakah hala tuju daripada segi pelaksanaannya, itu yang kita nak kongsikan. Dan khasnya kita nak memberikan tumpuan untuk tingkatkan darjat hidup rakyat. Dan untuk itu kita akan bersama dengan, kita bawa salah seorang yang akan berbincang dan juga melihat secara lebih dalam tentang perkara ini di Dewan Yang Mulia. Kami bawakan kepada anda iaitu Yang Berhormat Senator Muhammad Hasbi Muda yang merupakan Ahli Dewan Negara. Assalamualaikum YB, selamat datang. Waalaikumsalam. 2 minggu ni back to back. Selepas ni, lepas Dewan Rakyat, Dewan Negara pula, dah pasti saya percaya YB pun dah menganalisis juga keperluan-keperluan, dan YB kelebihan YB lah boleh bercakap dengan Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu kelebihannya. Tentang ini. Baik, sebelum kita bercakap tentang perkara itu, kita nak menilai dulu apakah perkara penting yang perlu kita berikan fokus bagi merealisasikan Belanjawan 2024 ini. Baik, Nurul. Okey, dan pastinya YB, untuk topik kita hari ini kita nak memfokuskan mengenai tumpu tingkat darjat hidup rakyat dan merealisasikan Belanjawan 2024, belanjawan ke arah kesejahteraan rakyat. Dan mungkin YB boleh kongsikan pandangan YB lah selaku senator mengenai Belanjawan 2024 yang telah pun diumumkan oleh kerajaan pada Jumaat lalu. Baik, terima kasih. Yang pertamanya, kalau kita tengok pada bajet belanjawan ini, satu memang menyeluruh lah. Dan yang keduanya, bila saya tengok dan perhalusi butiran tu, saya macam tertanya-tanya lah, adakah kita dekat dengan pilihan raya? Sebab dia sangat menarik, dan biasanya bajet yang menarik ni akan dibentangkan sebelum pilihan raya umum. Jadi saya nampak pelik sikit, kerana Perdana Menteri membentangkan bajet yang begitu menyeluruh selepas pilihan raya umum. Jadi kalau sebelum ni orang akan kata gula-gula pilihan raya dan sebagainya, tapi untuk kali ini memang fokus ataupun apa yang nak dibawa oleh kerajaan ini jelas. Kalau kita tengok sebelum ni, kita ada kerangka ekonomi madani. Temanya juga ialah memperkasa rakyat. Dan untuk bajet 2024 ini, belanjawan reformasi juga menggunakan tema memperkasa rakyat. Jadi fokus yang terbesar dalam pembentangan bajet 2024 ialah bagaimana untuk mengangkat darjat rakyat. Itu saya nampak yang terbesar. Okey, YB, salah satu perkara penting bila kita bercakap soal mengangkat darjat rakyat ini, tidak soal kos sara hidup ataupun bagaimana kita menyelesaikan perkara ataupun minimumkan impaknya. Dan salah satu strategi yang akan dipeluaskan lagi berkaitan tentang jualan rahmah. Betul. Ini cukup dekat dengan rakyat kebanyakan, dan dalam Belanjawan 2024 ia akan dibawa ke peringkat DUN. Dalam konteks ini nak tanya bagaimana kerajaan akan merancang supaya ianya juga bukan semata-mata terlibat kepada peringkat DUN bagi DUN-DUN yang sama pentadbiran dengan kerajaan persekutuan saja, tetapi melibatkan juga negeri berada di DUN Perak Pembangkang. Itu kok memang yang pertama yang perlu diberi tumpuan. Dan kedua, dalam konteks program jualan rahmah ini sendiri, apakah ya impak jangka panjang yang YB dapat lihat betapa pentingnya ada jualan rahmah ini yang perlu untuk dilipat kali gandakan supaya dalam kita tahun depan, ketidaktentuan ekonomi global dan sebagainya, ia juga boleh memberikan kesan kepada purchase power daripada rakyat. Soal jualan rahmah ini bagi saya ialah sebahagian daripada inisiatif. Kalau kita tengok dari sudut jangka pendek, ia meringankan. Kalau kita nak melihat dari sudut jangka panjang, inisiatif itu sudah tentu tak cukup lah. Tapi kalau kita tengok usaha kerajaan dalam kerangka yang lebih luas, ialah bagaimana kerajaan menguruskan kewangan negara kita ini dalam keadaan kekangan yang begitu besar. Saya ambil contoh kita ada 393 saiz belanjawan kita, tetapi hasil negara kita hanya dalam bukan hanyalah, sebenarnya tinggi juga, 303 bilion. Betul. Dan daripada daripada jumlah itu, memang sebenarnya hasil yang kita ada ni hanya cukup untuk membiayai perbelanjaan mengurus, 303 bilion. Dan daripada perbelanjaan mengurus itu, yang terbesarnya ialah emolumen ataupun gaji penjawat awam. Kemudian kita ada juga pencen. Pencen ini sebenarnya begitu besar. Kalau kita ingat, saya ingat dalam 12 tahun yang lalu, kita hanya belanjakan sekitar 11 bilion untuk pencen. Sekarang ni 31 bilion. Itu isu besar, dan itu kita boleh ulas kemudian lah. Dan oleh kerana hasil yang kita ada ni hanya cukup untuk
perbelanjaan mengurus, maka kita terpaksa meminjam. Jadi kerajaan punya sasaran, walaupun kita terpaksa meminjam untuk perbelanjaan pembangunan, tetapi ianya perlu dikawal supaya defisit fiskal itu tidak lebih daripada 5. Kita sasarkan dalam belanjawan ini ialah 4.2%. Jadi persoalan macam mana nak menurunkan kos sara hidup, sebenarnya mekanisme yang terbesar ialah subsidi. Dan perbelanjaan kita untuk subsidi dalam negara kita untuk 2-3 tahun terakhir ni memang sangat besar, melambung. Kalau dulu purata subsidi yang kita belanjakan sekitar 18 ke 22 bilion sahaja setahun. Tetapi apabila harga minyak meningkat, terutamanya bila perang Ukraine 2 tahun lepas, bermula 2 tahun lepas, kita membelanjakan tambahan, macam bajet yang lepas kita belanjakan tambahan 40 bilion untuk mengekalkan petrol RM2.05. Jadi saya nampak subsidi ini ada dia punya kesan yang baik. Sebab itu kalau kita tengok dari segi inflasi kita antara yang terendah dan antara negara yang berjaya untuk mengawal kita punya kadar inflasi kita. Dan ramai, saya kadang-kadang dalam perbahasan di Dewan Negara pun ramai orang bercakap harga barang kita naik dan itu mahal, ini mahal, tapi sebenarnya yang berautoriti untuk dari segi data ni ialah data yang dikeluarkan oleh DOZEM ataupun indeks harga pengguna. Itu yang lebih akurat lah. Jadi kalau kita tengok soal inisiatif-inisiatif yang bagi saya jualan rahmah itu ialah antara yang dibuat lah. Tapi yang terbesar sekali ialah pengurusan subsidi, dan itu pun sebenarnya kerajaan akan tambah baik untuk memastikan subsidi yang kita salurkan itu benar-benar bersasar, tidak dimanfaatkan oleh mereka yang tak sepatutnya mendapat manfaat. Okey. Baik, itu antara strategi. Dan bila bercakap soal menangani kos sara hidup ni, selain daripada bantuan secara jualan rahmah seperti tadi itu kepada pengguna, pasti juga orang di kebanyakan ni ada sebagai penjualnya juga. Dan penjual mereka ni pun bukanlah dalam golongan T20 sebenarnya kadang-kadang kan. Dan dalam konteks ini saya melihat bagaimana strategi yang dibantu juga. Sebab itu tadi kita cakap belanjawan ni cuba menyentuh hati semua pihak yang ada. Antara yang menariknya adalah tentang program Pasar Rahmah menawarkan insentif sebenarnya kepada 1.2 juta pengusaha pasar borong, pasar malam dan juga pasar tani bagi mengurangkan kos perniagaan mereka. Dalam konteks ini bagaimana YB melihat bantuan itu bukan sekadar kita tumpu kepada pengguna tetapi juga kepada peniaga pasar malam yang pendapatan kadang-kadang kais pagi makan pagi, petang makan petang kan. Dan strategi ini juga menangani hati-hati mereka. Pandangan daripada YB dalam konteks ini. Okey, kalau kita tengok kejayaan rahmah yang dipelopori oleh almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub ini, program rahmah ini pada mulanya adalah program yang tak melibatkan sebarang kos. Ini jarang satu program yang berjaya tapi kos tak ada. Tapi kita berjaya melakukan kerana apa yang penting dalam program rahmah ini bukanlah yang disebutkan berapa peruntukan kerajaan, tetapi nilai yang diserapkan ataupun yang kita promosikan kepada masyarakat itu. Macam yang disebut oleh almarhum, peniaga-peniaga ni perlu ada satu portion dalam perniagaan mereka khusus untuk beri makan pada orang susah. Kan, sebab itu harga itu RM5, RM4.9 dan sebagainya. Jadi tapi untuk belanjawan kali ini saya melihat memang kerajaan mula menyediakan insentif kepada peniaga, kepada bukan hanya kepada pembeli, dan ini sudah tentu akan membantu peniaga-peniaga kita untuk terus mengekalkan harga itu. Dan kita tahulah harga barang mentah pun memang ada peningkatan dalam beberapa harga barang, beras dan sebagainya. Okey, dan saya sebenarnya tertarik juga YB mengenai peruntukan yang dibelanjakan untuk Kementerian Kesihatan, iaitu sebanyak 41.2 bilion berbanding pada tahun lepas iaitu sebanyak 36.3 bilion, dan ianya merupakan antara peruntukan yang kedua terbesar di dalam kalangan kesemua kementerian yang ada. Dan ia menunjukkan kerajaan begitu memandang serius akan peningkatan kos sektor kesihatan, apatah lagi ubat-ubatan ketika ini yang telah pun menunjukkan kadar kenaikan harga yang mendadak, dan fokus terhadap pembelian ubat dan vaksin menjadi keutamaan selain daripada untuk mempertingkatkan fasiliti hospital kerajaan dan juga menambahkan lagi hospital kerajaan berikutan kesesakan hospital kerajaan ketika ini yang sedia ada. Tetapi mungkin kita lihat ini merupakan satu kebergantungan. Adakah tahun hadapan akan menunjukkan lagi pertambahan terhadap belanjawan untuk sektor kesihatan khasnya, dan apakah sebenarnya langkah yang seharusnya kita ambil ketika ini dalam memastikan bahawa kos perbelanjaan terhadap kesihatan ini dapat diguna pakai untuk tujuan yang lebih efektif dan
akan datang dapat dikurangkan lagi kebergantungannya kepada negara luar? Ya, memang setiap tahun boleh katakan, saya ingat setiap tahun bajet yang terbesar ni akan pergi kepada yang pertamanya pendidikan lah. Dan yang keduanya ialah kesihatan. Itu sebenarnya menggambarkan juga ialah saiz perkhidmatan awam kita. Daripada 1.6 juta penjawat awam, yang terbesar lebih kurang 500,000 penjawat awam kita dalam pendidikan lah. Sebab itu 58, kalau campur dengan pendidikan tinggi, saya ingat dalam 75 bilion diperuntukkan. Dan yang kedua kepada kesihatan, betul, memang penjawat awam kita dalam kesihatan juga yang kedua terbesar. Tapi kalau ditanya adakah ini akan berterusan begitu, saya nampak trendnya akan begitulah. Memang kalau kita tidak ada buat apa-apa perubahan, trend itu kesihatan akan kekal di tempat kedua. Okey, kalau kita tengok dari segi angka 41 bilion itu memang besar lah, dan ini satu jumlah yang terus bertambah. Sebelum ni 36 lebih kurang kan. Isunya apa? Isunya macam kalau kita ikuti pembentangan kertas putih kesihatan negara yang dibentangkan, saya ingat beberapa bulan lepas, kita memperuntukkan satu jumlah yang besar. Dan pada masa yang sama, rakyat kita dia tak puas hati lagi, masih belum sepenuhnya berpuas hati dengan khidmat. Bukan hanya pesakit, tetapi juga doktor-doktor kita. Betul. Yang berasa tak mendapat kebajikan yang mencukupi, dengan allowance kerja lebih masa yang rendah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak penuhi hasrat doktor-doktor kita ataupun penjawat awam kita kena tambah lebih banyak. Betul. Begitu juga dalam soal untuk menetapkan kita punya doktor kontrak. Walaupun kita berjaya, sebahagian daripada 12,000 doktor kontrak tu kita dah serap sebagai kaki tangan tetap, tapi itu belum mencukupi lah. Dan saya pernah tanya satu soalan dalam Dewan Negara, berapa yang jumlah terkumpul yang kita dapat daripada fee yang dibayar oleh pesakit. Betul. Yang RM1 tu kan. Jawapan menteri, kita hanya dapat, saya ingat dalam 960,000 sahaja. Maknanya tak sampai tak sampai dalam 4% daripada keseluruhan kos. Maknanya kalau sektor kesihatan kita ni diswastakan, kerajaan subsidi lebih kurang 96% daripada keseluruhan kos itu. Jadi boleh sustain ke tidak? Soalannya kan. Kalau kita tengok dari segi saiz perbelanjaan yang semakin membengkak, semakin besar ini, sudah tentu kita kena fikirkan apa alternatif. Adakah dengan menaikkan ataupun barangkali mungkin boleh guna juga strategi rasionalisasi subsidi itu, berfokus kepada mereka yang benar-benar memerlukan B40 ke bawah untuk mendapatkan perkhidmatan dengan harga yang betul-betul berpatutan. Dalam masa yang sama juga mungkin perlu dilihat juga semakan berkaitan tentang ubat-ubatan yang diberikan. Semuanya barangkali kalau dahulu 10 ubat boleh dapat semuanya dengan kadar percuma RM1, tapi mungkin selepasnya hanya 5 ubat saja dengan RM1. Selebihnya anda perlu dapatkan di farmasi luar ataupun dengan harga yang hampir sama atau barangkali juga separuh sama. Dalam konteks ini bagaimana pandangan daripada Wabi? Sudah masanya ke kita melakukan arah itu? Saya sangat bersetuju dengan perkara itu, sebab bila kita bagi semua murah, kadang-kadang ubat yang nilai RM80-90 tu dia buat balik tak guna pun. Ya, tak hargai pun. Dia tak hargai. Itu masalah. Jadi saya nampak cuma kekangan ataupun cabaran bagi kerajaan ialah dasar ini tak popular lah. Kalau kita buat dasar macam ni, rakyat akan marah kepada kita. Melihat kepada corak pemikiran dan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah ada kekuatan untuk melakukan political will itu? Saya nampak pada peringkat awal ini kita perlu fokus kepada mendidik rakyat. Kalau kita terus buat, sebab itu dalam ucapan Datuk Seri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada disebut soal kisah macam mana anak-anak kepada seorang khalifah itu yang tanya kenapa tak buat. Tapi khalifah menjawab, kalau dia buat dan ditolak oleh rakyat, benda ni akan gagal. Jadi saya nampak perlu berhati-hati perubahan itu. Perlu berhati-hati, perlu beransur-ansur, dan ianya mesti bermula dengan mendidik rakyat. Okey, baik, itu adalah salah satu perkara penting yang dapat kita lihat, dan salah satu perkara yang saya nak menarik perhatian berkaitan tentang isu perumahan yang barangkali perlu dilihat secara lebih berjeruh dahulu. Dalam konteks ini, saya nak menimbang tara berkaitan tentang belanjawan 2023 dengan 2024. 2023, menariknya kita membutuhkan lebih kurang 1.5 bilion ringgit untuk rumah pertamaku, 30,000 pembeli rumah pertama. Yang pertama saya nak tanya tentang perkara ini, adakah betul-betul dimaksimumkan penggunaannya untuk tahun 2023 ini, dan bagaimana untuk tahun 2024 pula dengan jangkaan-jangkaan berkaitan tentang berlakunya keadaan, sebagai contoh ketidaktentuan dasar monetary yang mungkin akan lebih ketat, yang menyukarkan untuk pembelian rumah dan sebagainya.
bagaimana fokus itu harus dimainkan oleh kerajaan? Saya nampak bila kerajaan tambah umpamanya skim jaminan perumahan SJKP dulu permulaannya saya ingat 2 bilion dana jaminan kerajaan, kemudian ditambah pada 5 dan yang terbaru 10. Jadi bila penambahan ini menunjukkan bahawa sambutan itu ada. Itu yang asas lah. Dan kalau kita tengok pada inisiatif dalam bidang dalam soal perumahan, saya nampak sangat banyak lah. Sangat banyak, dan bukan hanya kita fokus kepada rumah mampu milik yang 300,000 dan ke bawah, tapi juga kita fokus kepada program PPR, projek perumahan rakyat. Itu saya nampak ada peruntukan khusus diperuntukkan. Rumah mesra rakyat. Rumah mesra rakyat ni saya ingat kos bawah 100,000. Itu juga diberikan perhatian yang khusus oleh kerajaan, dan kita memperuntukkan saya ingat 2.6 bilion untuk juga usaha untuk rumah-rumah terbengkalai. Dan ini memang memberikan satu kelegaan lah, khususnya kepada mereka yang belum memiliki rumah. Okey, itu salah satu perkara yang menarik kerana ada tindakan dilakukan bagi tujuan untuk rumah pertama secara khususnya. Walau bagaimanapun, saya menyemak laporan pasaran hartanah tahunan 2022 yang merekodkan yang dikeluarkan oleh NAPIC, jumlah pasaran hartanah yang tidak terjual saban tahun semakin meningkat. Kita risau perkara ini tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan banyak masalah yang akan berlaku. Justru itu, dalam konteks ini, bagaimana pandangan daripada YB Sudi? Macam mana kita nak menyelesaikan perkara berkaitan tentang oversupply hartanah ini, dan kita tidak mahu oversupply hartanah ini menjadi berleluasa dan akhirnya pemilikan itu pula ditawarkan kepada bukan warga negara. Ya, saya perasan memang adalah usaha daripada kerajaan. Cuma saya tak ingat exact apa inisiatif yang dibuat itu. Maknanya kita menggalakkan supaya rumah-rumah yang sedia ada yang tak dibeli ini untuk dibeli oleh rakyat lah. Supaya kita mesti tally permintaan daripada pembeli dan juga pembinaan ataupun penawaran daripada pemaju. Okay. Itu dia. Dan sebenarnya saya tertarik juga ya mengenai cukai, kadar kenaikan cukai yang akan dinaikkan, iaitu cukai SST ya, daripada 6% kepada 8%, dan juga cukai terhadap iaitu cukai barangan mewah sehingga 5% hingga ke 10%, dan juga cukai capital gain dan juga e-invoicing wajib untuk membayar cukai yang bernilai 100 juta ke atas akan dilaksanakan tidak lama lagi, iaitu akan diperkenalkan. Dan sejauh mana bagi pandangan YB ini cukai ini dapat memberi kesan terhadap pembangunan ekonomi negara secara keseluruhannya? Apatah lagi lebih banyak cukai sebenarnya bagus untuk pembangunan ekonomi negara khasnya, tetapi ianya akan mendatangkan kesan dan juga impak. Pastinya rakyat, keluh kesah rakyat itu juga kita perlu mengambil kira mengenainya, dan juga YB mungkin boleh komen mengenainya. Yalah, memang hasil kerajaan ni ada 3 hasil lah. Yang pertama hasil cukai, dan hasil cukai ni yang terbesar lah. Yang keduanya hasil bukan cukai, dan yang ketiganya penerimaan bukan hasil. Untuk hasil cukai ni memang sebenarnya ekonomi kita ni 1/4 itu bergantung kepada minyak. Maknanya kalau harga minyak naik, kita ada kebaikan dari sudut hasil kita akan bertambah. Betul. Petroleum kita, kalau hasil berkait dengan petroleum, kita saban tahun kita dapat dalam 70 ke 80 bilion setahun. Cuma apabila macam sekarang ni harga minyak jatuh, taklah jatuh sangat, maknanya kalau yang waktu naik hari tu 110 US dollar, sekarang ni dalam 85. Jadi hasil kita diunjurkan, hasil berkait dengan petroleum ini daripada 80 bilion akan turun saya ingat ke 69 bilion untuk tahun depan lah. Jadi kita kehilangan dalam 11 bilion hasil berkait dengan petroleum. Jadi untuk tampung ataupun untuk pastikan hasil itu bertambah, memang kita harus kenakan. Tapi sebenarnya dari yang terbesar menyumbang ialah cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Kalau ditanya soal SST tadi, sebenarnya kita bertambah dalam 1 bilion saja. Tak terlalu besar sebenarnya. Tak terlalu besar. Sebenarnya tak membebankan, sebab SST ni dia 2 komponen. Satu cukai, dia 2 komponen, dan dia diwujudkan daripada 2 akta yang berbeza. Betul. Kalau cukai jualan 10% lah, tapi diserap dalam harga barang, dan cukai perkhidmatan tadi 6% sebelum ini. Tapi sekarang ni akan dinaikkan ke 8. Untuk beberapa perkara item. Untuk beberapa perkara. Tapi sebenarnya kalau dikecualikan perkhidmatan berkait dengan
makanan dan sebagainya, saya nampak yang sebenarnya yang terbesar itu makanan lah, itulah paling banyak sebenarnya. Itu yang paling banyak. Tapi tidak terkena. Tidak Masih kadar terkena. 6%. Ya. Jadi that's why hanya bertambah 1 bilion saja. Okey, dan dalam masa itu juga tadi saya nak kupas berkaitan tentang antaranya berkaitan tentang cukai capital gain ini. Ini menarik perhatian saya untuk kita meninjau bagaimana mereka yang punya kemampuan lebih akan dikenakan cukai lebih untuk membantu mereka yang tidak mempunyai kemampuan itu. Strategi yang banyak kali disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua selepas ni kita nak bertimbang seketika. Saya ditangkap 2010. Lepas tu saya jatuh hukum 2012. Hukuman pertama saya sebagai banduan akhir. Kesalahan ni bukan memiliki dadah. Seksyen 39B. 2014 saya ditukarkan ke hukuman 18 tahun oleh Mahkamah Rayuan. Saya ditukarkan ke Seksyen 6 hukuman A2. Saya dibebaskan pada 2022. Saya duduk 12 tahun. Setelah rayuan hukuman asal banduan akhir ini diterima dan hukuman penjara selama 12 tahun disempurnakannya, apakah yang dilakukan bekas penghuni penjara ini untuk pastikan hidupnya di luar tembok tinggi terjamin? Ia tidak layak untuk parol. Jadi saya mengikuti program bekerja di luar lah selama lebih kurang 1 tahun. Program bekerja di luar tu saya bekerja dengan TRC, Trans Resources Corporation. Dia membina depo di Johan Setia. Masa itu dia bagi 1,500 sebulan. Saya menetap di Kuala Lumpur sehingga sekarang. Bila ada kepercayaan daripada syarikat untuk saya bekerja di sini, membuatkan saya semangat untuk membuktikan yang kami bekas panduan boleh berjaya. Selepas lebih kurang 6 bulan daripada tarikh saya bebas tu, saya diterima bekerja di scam. Timbul satu semangat dan keazaman saya untuk saya buktikan kepada syarikat yang bahawa syarikat tidak silap untuk pilih kami. Progres saya alhamdulillah baik. So selepas ini pun dia akan berterusan. Bagaimana bekas penghuni penjara ini diterima semula oleh masyarakat setelah dibebaskan? So mula-mula tu kita agak takut juga pasal kita status kita sebagai seorang banduan Tapi alhamdulillah penerimaan masyarakat di sini dan masyarakat di luar di kawasan tempat tinggal saya semua alhamdulillah sebenarnya tak seperti apa yang kita sangkakan sebelum ni. Masyarakat sekarang, masyarakat di luar lah maksud saya bukan seperti dulu lagi. Berfikiran lebih terbuka. Maknanya boleh menerima kita. Mereka juga mahu hidup selesa semula seperti mana orang lain. Berikanlah mereka peluang. Pengalaman hidup di penjara pasti telah menginsafkan. Itu antara pengajaran yang saya dapat. Kita banyak belajar bersabar dan kita banyak berfikir sebelum kita nak buat sesuatu benda itu. Berbeza daripada yang sebelum ni, kita kurang berfikir lebih jauh lah apa yang kita nak buat. Itu pengalaman yang memang sampai takkan lupa lah sampai bila. Yang penting lebih mendekati Allah. Dia lebih positif, ya, lebih berfikir panjang, lebih sabar. Payung Rahmah yang telah mencatat kejayaan yang membanggakan atas cetusan idea almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub akan terus diperkasa dengan tambahan penyediaan 200 juta ringgit melaksanakan Payung Rahmah. Ini termasuk jualan rahmah dan pasar rahmah untuk pengusaha, sumbangan tunai rakyat dan sumbangan asas rahmah. Okey, baik, kita masih lagi bercakap soal merealisasikan belanjawan 2024. Tadi kita sedang bercakap berkaitan tentang isu cukai yang mana salah satu komponen yang cukup penting bagi meningkatkan hasil negara. Dan beberapa cukai baru telah pun diperkenalkan dan akan bermula pada tahun 2024. Dan kita harapkan jugalah cukai-cukai yang diperkenalkan ini sistemnya itu betul-betul dapat dijalankan dengan baik, khususnya bagi pengurusan sistem itu sendiri supaya tidak ada berlaku masalah dalam konteks pengurusan di bahagian bawahan. Cuma salah satu perkara menarik adalah tentang
tentang cukai keuntungan modal ni ataupun kita nak cakap berkaitan capital gain tax ni, salah satu yang barangkali dapat meningkatkan hasil cukai negara. Mungkin boleh perincikan tentang perkara ini, pandangan daripada YB sendiri. Ya, memang cukai ni kerajaan kena kreatif lah. Kadang-kadang situasi yang menjadi bencana kepada negara tu kita boleh tukar kepada manfaat kepada negara. Saya ambil contoh, macam sebelum ni kita ada cukai makmur, pandemik. Sebab waktu pandemik hari tu ada beberapa syarikat ni yang mendapat keuntungan secara luar biasa. Umpamanya syarikat getah kan, dia bekalkan peralatan berkait dengan COVID. Dan dengan cukai makmur tu kita boleh dapat sebesar 6 bilion. Saya ingat dalam bajet dalam hasil 2022 tak silap saya. Jadi sekarang ini kalau kita nak maintain jumlah hasil yang sama, yang besar, kita memang perlu perkenalkan cukai-cukai, termasuk yang disebut tadi cukai capital gain tax tadi. Dan ini akan dikenakan kepada pelupusan saham yang pada kadar hingga 10%. Ini juga satu jumlah yang besar dan saya tak pasti berapa exact figure yang kita akan dapat. Tapi ini macam yang disebut oleh Perdana Menteri, kita mesti fokus lebih banyak untuk mencukai golongan maha kaya, yang 1% ataupun golongan 10%, yang sebenarnya mereka ini mendapat manfaat yang besar kepada kekayaan negara kita. Kalau dulu kita tengok, saya ingat dalam tahun 2011, 2013 ataupun sebelum itu, pendapatan yang kerajaan dapat daripada KDNK negara mencecah 23%. Tapi sekarang ni jumlah tu dah menurun. Saya ingat dalam 15%. Maknanya kalau 1 trilion KDNK, hasil kita lebih kurang dalam 15 ke 16%, lebih kurang dalam 160 bilion saja. Jadi maknanya siapa yang dapat manfaat? Dan kalau kita tengok dari sudut pegangan equity juga, milikan asing masih antara pemegang yang terbesar dalam negara kita, dan mereka ini sudah tentulah mereka yang memiliki syarikat-syarikat syarikat-syarikat besar yang mengaut keuntungan yang besar daripada ekonomi kita. Okey, itu menarik kerana cukai keuntungan modal ini boleh dilakukan sebagai contoh terhadap apa-apa keuntungan modal yang telah pun berlaku bagi saham-saham ataupun aset-aset syarikat tersebut. Cuma saya tertanya juga berkaitan bila waktu yang sesuai untuk kita mulakan memperkenalkan cukai dividen yang seringkali digunakan oleh mereka yang maha kaya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meraup keuntungan yang cukup berlipat kali ganda. Kerana cukai dividen ini merupakan salah satu jugalah perkara yang boleh menyumbang kepada keuntungan hasil negara. Ya. Saya nampak dari segi bila timing tu, saya ingat bajet untuk yang akan datang ni kita boleh mulakan. Kerana sudah ada permulaan bagi keuntungan modal ini. Okey, sebenarnya kalau kita bercakap mengenai cukai, pastinya cukai itu memberikan manfaat kepada negara kerana daripada cukai juga hasilnya akan dibelanjakan berbalik kepada rakyat. Dan juga kalau kita sebut je mengenai cukai yang baru-baru ni begitu dekat sekali dengan rakyat adalah mengenai cukai SST yang akan dinaikkan daripada kadar 6% ke 8%, tapi bergantung kepada sektor-sektor tertentu ya, iaitu melibatkan sektor hiburan dan juga sektor merupakan orang tengah. Dan juga kali ini kita nak sentuh juga bagaimana sebenarnya apabila bercakap mengenai subsidi ataupun mengenai cukai khasnya, pastinya di luar sana iaitu di kawasan pedalaman khasnya yang mereka yang tidak memiliki ilmu khasnya dalam mengenai pemahaman akan cukai ini akan dengar cukai je melompat terkejut, mulalah akan menyatakan kerajaan tidak adil dalam keadaan ekonomi sedemikian rupa, pelbagai cukai nak dikenakan dan pelbagai cukai mereka harus tanggung. Tetapi bagaimana juga nak memberikan pemahaman yang jelas kepada mereka ini khasnya kepada akar umbi bahawa manfaat cukai ini, bahawa mereka ni lebih memahami akan peranan cukai terhadap pembangunan negara, terhadap dengan apa yang diperjuangkan oleh kerajaan Madani ketika ini. Dia sebenarnya kalau kita tengok dari segi angka, jumlah cukai yang kita kutip daripada SST ni sebenarnya tak sampai separuh pun daripada subsidi yang kita beri. Saya ingat kalau cukai kita kutip dalam 20 bilion, subsidi yang kita bagi macam tahun lepas saja 67 bilion. Maknanya 1/3 daripada subsidi. Dan sebenarnya yang banyak ialah yang kerajaan bagi kepada rakyat, bukan yang kerajaan kutip daripada rakyat. Itu, dan sekarang ni juga apabila kerajaan menambah sumbangan tunai rahmah kepada 10 bilion yang tertinggi sehingga 3,700 untuk kelompok yang termiskin, dan itu sebenarnya
kita melihat Malaysia ini satu negara yang boleh katakan menepati negara berkebajikan. Kita lebih banyak, kerajaan ataupun negara lebih banyak memberi kepada rakyat berbanding dengan kita kutip daripada rakyat. Rakyat ni maksud saya ialah yang bawah ni lah, golongan-golongan bawah dan pertengahan ini. Itu dia. Okey, baik. Dalam perkara ni juga saya nak menyentuh berkaitan isu Felda yang cukup dekat bagi orang-orang di luar bandar. Felda merupakan salah satu komponen penting bagi tujuan untuk kemakmuran rakyat secara khususnya. Dalam belanjawan kali ini ada disebut berkaitan tentang projek perumahan generasi baharu Felda, khususnya di kawasan negeri Pahang. Orang Pahang mesti sukalah kerana bahkan mendapat satu lagi projek yang cukup baik. Bagaimana melihat strategi untuk pembangunan Felda ini, YB? Memandangkan Felda juga sering dibantu daripada projek ekonomi baru sebelum kita bangunkan. Kita nak memastikan supaya warga Felda ini tidak semata-mata mempunyai kemudahan asas, mempunyai akses kepada kehidupan lebih lestari, tetapi kita nak membangunkan mereka supaya mereka juga mencipta suatu perkara industri baru bagi negara kita. Fokus yang harus kita berikan kepada Felda ini supaya Felda ini mempunyai orientasi perniagaan yang betul-betul utuh dan sesuai dengan keperluan semasa. Bagaimana strategi itu harus kita tanam dan kita pasakkan bagi Felda ini untuk bergerak ke arah itu? Tentang Felda ni, saya ingat satu inisiatif yang paling besar yang dibuat oleh kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah pelupusan hutang. Walaupun memang dari segi atas kertasnya hutang mereka dah dilupuskan saya ingat 2 tahun yang lalu, tetapi komitmen daripada kerajaan untuk membayar itu dibuat oleh kerajaan sekarang ini. Nilai 10 bilion itu sangat besar. Dan ianya sepatutnya menggembirakan peneroka ini kerana bebanan yang mereka tanggung daripada hutang-hutang yang tak wajar itu telah pun dilupuskan. Dan bercakap soal Felda juga, kita sebenarnya tak boleh selama-lamanya kerajaan ini menanggung institusi ini. Kita ada banyak perbadanan awam. Kita tahulah bawah kerajaan kita selain daripada kementerian, kita ada perbadanan awam, baik yang badan-badan berkanun ataupun bukan berkanun. Dan Felda ini salah satu badan berkanun ataupun perbadanan awam yang memang ada tujuan khusus dan memang sebenarnya selama ini terbukti berjaya. Kalau kita tengok kan macam kat tempat saya di Temerloh ataupun di Paka, rumah orang Felda ni lebih mewah daripada rumah orang biasa. Jadi kita nampak dia orang ini memang berjaya. Program yang dibuat oleh kerajaan berjaya. Cuma mungkin ada isu-isu sedikit macam contoh kalau macam generasi kedua dia nak bina rumah sebelah dalam tanah ayah dia tu, dia ada masalah sikit dari sudut nak masuk api air. Itu saya ingat perlu diuruskan dengan baik oleh kerajaan. Tapi dari segi inisiatif yang disebutkan tadi, saya ingat ada banyak juga Okey, salah satu perkara menarik bila cakap soal Felda ataupun Felka ataupun Resda ini berkaitan isu tanah. Kerana mereka punya akses tanah yang besar dan luas. Dan kita nak cuba banding ataupun selaraskan dengan isu agro makanan, industri tani negara. Dalam belanjawan kali ini saya melihat sejumlah lebih kurang dalam 24 bilion ringgit diperuntukkan bagi 3 kawasan ataupun 3 entiti ini untuk meningkatkan agro komoditi dan juga pertanian mereka. Bagaimana harus difikirkan oleh pengurusan Felda, Felka, Risda bagi memastikan supaya dimaksimumkan penggunaan tanah yang ada supaya kita dalam usaha untuk memberikan pulangan keuntungan kepada warga penduduk Felda dan juga Felka ini, tapi dalam masa sama juga kita boleh bangkitkan satu sektor baru, sektor agro makanan negara yang merupakan satu fokus utama bagi negara untuk kita tidak lagi bergantung semata-mata bagi makanan import. Ya, saya pandangan saudara Dini ni bagi saya menarik sebab portfolio bidang tugas pertanian ni kalau ikut perlembagaan kita ialah bawah kerajaan negeri. Kerana tanah tu bawah dia. Tapi peruntukan yang besar yang diberikan kepada Kementerian Pertanian ini menunjukkan bahawa kita kena ada usaha yang lebih besar daripada kerajaan negeri. Dan tanah yang kita ada ialah tanah Felda, tanah Fekra. Selebihnya ialah tanah-tanah milik kerajaan negeri. Jadi memang saya nampak kalau kita nak memperkasakan sektor agro makanan, tumpuan kita ialah tanah-tanah yang kita ada tadilah. Felda dan sebagainya, dan begitu juga tanah-tanah milik macam milik tentera yang terbiar dan sebagainya harus kita manfaatkan untuk kita pastikan tahap sara diri bagi
barang makanan asas kita ni mencapai 100%, sampai tahap 100. Betul. Itu dia untuk dari sektor untuk keterjaminan makanan ketika ini. Okey, dan YB kita nak sentuh juga mengenai antara peruntukan sebanyak 12.4 bilion untuk Sabah dan Sarawak. Ini pastinya antara peruntukan yang memberikan impak untuk pembangunan negeri-negeri di Sabah dan Sarawak, di mana 6.6 bilion untuk Sabah dan Sarawak 5.8 bilion, dan pastinya bajet ini bersifat untuk pengembangan, urus dan juga pembangunan. Dan kalau untuk tujuan menyeluruh, mungkinlah ianya bukanlah satu bajet yang begitu besar kerana ianya ada pertambahan 1 bilion berbanding dengan bajet yang terdahulu, dan mungkin juga usaha untuk ke arah merealisasikan perjanjian MA63, dan mungkin YB boleh komen mengenainya. Ya, saya nampak tumpuan kerajaan untuk membantu wilayah Borneo ini sangat ketara dalam pentadbiran sekarang. Dan kalau kita tengok dari segi sumbangan royalti petroleum yang kerajaan persekutuan dapat, sebenarnya saya ingat tak sampai 6 bilion pun, termasuk daripada Sabah, daripada Sarawak. Tapi yang kerajaan bagi kepada wilayah Sabah Sarawak ini 2 kali ganda, ataupun saya ingat 4 kali ganda, sebab 6 bilion tadi termasuk royalti Terengganu. Jadi dan memang bagi saya itu satu tindakan yang wajar, kerana kita tahu prasarana ataupun infrastruktur di dua-dua negeri itu masih terkebelakang. YB, bercakap soal Sabah Sarawak ni, saya nak menarik perhatian YB untuk melihat bagaimana ekonomi baru yang boleh dibangunkan, khususnya di kawasan berdekatan dengan Kalimantan. Indonesia sedang bergerak begitu aktif di Kalimantan untuk membangunkan ibu negara mereka yang baru. Rugi kalau kita tidak melakukan sesuatu di kawasan sepadan itu, kerana ianya merupakan peluang ekonomi yang cukup besar. Apatah lagi kita ada Pen Borneo yang juga begitu dekat juga sebenarnya di kawasan Kalimantan ini. Dana peningkatan bantuan ataupun dana khusus kepada Sabah dan Sarawak meningkat pada tahun hadapan. Sekarang ni tinggal tiba masanya bagi Sabah dan Sarawak juga memainkan peranan mereka untuk menyambut apa yang telah diberikan persekutuan dalam bajet mereka selepas ini yang mereka akan bentangkan nanti. Pada perkiraan YB sendiri, apakah perkiraan yang harus dilakukan oleh kedua-dua negeri ini bagi menyambut apa yang telah diberikan persekutuan? Dalam masa sama, mereka mengambil juga tanggungjawab untuk memastikan supaya mereka melihat struktur-struktur ekonomi industri baru yang boleh dibangunkan sekitar kawasan-kawasan sepadan ini. Tanggungjawab yang paling penting yang dimainkan oleh kedua-dua negeri ini ialah membina ataupun membantu mewujudkan satu kerajaan persekutuan yang stabil. Dan kita nampak memang mereka memainkan peranan yang sangat besar. Sebab itu sekarang ini antara daripada 147 ahli parlimen kerajaan, sebahagian besarnya ataupun boleh kata hampir semua daripada Sabah Sarawak bersama dengan kerajaan persekutuan, dan itu membantu kestabilan ataupun kukuhnya kerajaan kita untuk bergerak. Itu yang pertama. Yang keduanya, peranan dari sudut ekonomi, saya setuju, kerana memang bila Indonesia dah fokus untuk membangunkan Kalimantan sebagai bandar ibu negara dia, jadi kita harus mengambil peluang lebih-lebih lagi dengan pembinaan Pen Borneo yang saya ingat jangka siap dalam tahun hadapan. Itu akan menjadi tumpuan baru ataupun ekonomi baru lah yang penting kepada kita. Okey, baik. Selain daripada isu ni, saya nak bergerak kepada isu industri gig. Saya kira ini cukup dekat juga kepada orang muda secara khusus, dan kita pastikan industri gig ini bukanlah satu industri yang second industry ataupun second pekerjaan kepada mereka, kerana ia mempunyai peluang cukup besar. Oleh itu, kalau saya melihat antara strategi lakukan kerajaan untuk meningkatkan taraf industri gig ini adalah soal had caruman padanan kerajaan di bawah program ISARAN KWSP ditingkatkan kepada RM500 setahun terhad kepada RM5,000 sumber hidup. Juga salah satu juga yang menarik adalah berkaitan tentang perlindungan sosial kepada pekerja gig. Dua strategi ini complement each other. Satu untuk jangka masa panjang bagi mereka, bagi mereka mendapatkan pulangan nanti. Satu lagi berkaitan tentang isu keselamatan mereka ini sendiri. Cuma yang saya ingin bertanya berkaitan tentang bagaimana pela regulasi yang harus dimainkan oleh pemilik industri gig ini. Syarikat-syarikat yang menjadi pentadbir bagi industri gig ini. Mereka perlu menyambut baik usaha kerajaan sudah memberikan suatu perkara, dan mereka juga perlu melakukan regulasi yang penting. Justru itu, dalam konteks ini, apakah harapan daripada YB sendiri supaya pemain-pemain dalam industri gig ni seperti pengelola, pengendala memainkan peranan mereka supaya mereka tidak meminggirkan pekerja-pekerja ini atas alasan kerana mereka lah mengawal regulasi tersebut? YB. Ya, memang tumpuan daripada kerajaan kepada pekerja gig ini sangat besar. Selain daripada yang Dini sebut,
SJKP tadi sebenarnya tumpuan kita ialah untuk mereka. SJKP ni maksudnya mereka yang tak ada slip gaji, mereka boleh buat pinjaman untuk beli rumah. Kan, dengan jaminan sebesar 10 bilion, itu saya ingat sebahagian ataupun sebahagian besar daripada kebimbangan mereka ni dah terjawab. Berbalik pada soal KWSP tadi, ini sebenarnya satu benda yang sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan, baik kerajaan bawah kepimpinan sekarang ataupun sebelum-sebelum ni. Cuma saya mungkin saya tak pasti, saya agak bukanlah keliru, saya agak tertanya-tanya, adakah benar geran padanan ataupun sumbangan aisaraan. Sebab kalau sebelum ni, waktu zaman Pakatan Harapan dulu, kita perkenalkan sumbangan aisaraan sebanyak 250, menyamai berapa persen, saya ingat dalam 12.5% daripada yang kita carum bagi mereka yang bekerja sendiri. Dan jumlah itu ditambah dalam bajet yang lepas 2023, bajet tahun ini kerajaan tambah kepada 300. Yang sekarang ini tambah ke 500 dan maksimum boleh dapat 5,000 dalam seumur hidup, maknanya dalam 10 tahun. Saya nampak ini menggunakan ataupun kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar. Dan sama juga yang tadi, yang untuk aisuri juga ditambah. Saya ingat dalam 300 tahun ataupun 3,000 seumur hidup. Dan ada yang menarik juga ialah program air sayang, tak silap saya, diberikan kepada suami. Sebelum ni isteri, tapi dilanjutkan kepada suami. Sebab ada kes dalam, bukan kes yang kecil lah, banyak dalam negara kita yang isteri bekerjaya tinggi, jadi suami jaga anak di rumah. Sudah ada pun situasi itu. Sudah ada. Dan itu sebenarnya aspek care ekonomi yang sebenarnya besar, mula dibincangkan sekarang. Maknanya kita memberikan perhatian kepada mereka. Sebab kalau mereka keluar bekerja juga, suami yang keluar bekerja, mungkin dia ada pendapatan dalam 3-4 ribu. Jumlah yang family itu perlu spend untuk bayar orang jaga anak. Betul. Dia lebih besar daripada yang lebih baik. Dia ambil memilih option itu. Jadi saya nampak semua ini menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar memberikan tumpuan yang menyeluruh kepada pekerja, bukan hanya pekerja gig tetapi juga care ekonomi tadi. Dan yang terbaru juga, kerajaan mewujudkan fakulti AI di UTM dengan peruntukan saya ingat 20 juta. Dan ini satu, maknanya kerajaan update dengan pantas apa yang keperluan semasa industri, supaya dia memenuhi keperluan pada masa akan datang juga nanti. Keperluan pada masa akan. Kita bergerak daripada sekarang, langkah itu telah dimulakan. Itu dia setakat ni. Tak cukup ni, sebenarnya industri gig ni banyak juga perlu kita banyak juga selesai soalan nak tanya kemahiran ni baru kepada industri gig. Oleh bagaimanapun tidak mengapa, insya-Allah mungkin di lain masa kita akan bertemu lagi untuk membicarakan isu berkaitan tentang belajar awak ni. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada YB Senator Muhammad Hasbi Muda, Ahli Dewan Negara, atas perkongsian berkaitan tentang tumpuan terhadap tingkatkan darjat hidup rakyat. Ya, dan sesungguhnya belanjawan yang diutarakan baru ini merupakan ekonomi manusiawi yang merangkumi, mencakupi untuk keseluruhan golongan. Saya menarik tadi, lelaki pun dapat cakap walaupun tidak bekerja membantu, ini merupakan satu yang cukup menarik.